Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang penonton dan juga rakan media sosial saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi apa khabar semua? Jadi welcome back to channel. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini cuma saya nak huraikan sedikit berkaitan dengan isu iaitu menegur isteri. Di sini saya cuma nak betulkan keadaan signifikan kepada masyarakat ataupun kepada orang ramai yang memandang pukulan tadi adalah mendera kepada wanita. Ramai yang tak faham. Satu video yang tersebar di TikTok berkaitan dengan saya lah, sebab yang buat video tu saya, iaitu bila mana video tu telah disebarkan dekat dalam IG. Bagus dia sebarkan ataupun dia viralkan sebab nak bagi faham, yang nak bagi hukum faham, nak bagi orang faham berkaitan dengan isu menegur isteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya dalam Islam dia ada kaedah untuk menegur isteri dan juga untuk memukul isteri. Memukul tadi bukan mendera, tapi saya tengok ramai netizen yang tak faham dari segi sudut hukum. Dia kata, apa, kenapa ustaz kita perlu pukul slow? Lebih baik kita pukul kuat. Islam melarang ataupun menegah kita memukul dengan mengangkat tangan tadi kepada isteri tadi. Dan juga Islam melarang kita memukul iaitu pada pipi, haram hukumnya, dan juga pada tengkuk, pada belakang, menyepak dan sebagainya. Dan juga tidak boleh memukul di buntut ataupun di perut ataupun di kepala, haram hukumnya. Yang dibenarkan dari segi hukum syarak adalah memukul tadi, iaitu pukulan tadi di tapak kaki. Okey, saya nak betulkan balik signifikan ataupun pandangan orang ramai tentang pukulan kepada isteri. Yang pertama sekali, kalau sekiranya isteri kita ni seorang yang nusyus ataupun seorang yang tidak mendengar kata ataupun berbuat sesuatu perkara yang dilarang dalam agama ataupun yang dibenci oleh suami. Kalau kita tengok balik pada khutbah terakhir baginda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 9 Zulhijjah pada 10 Hijriah di Lembah Urana di Padang Arafah ketiga haji Nabi yang terakhir, haji wadak Nabi yang terakhir. Nabi pesan pada yang perenggan ketiga ataupun perenggan keempat, tak silap saya, dalam khutbah dia. Dia beritahu sekiranya kamu punya hak kepada dia, dia juga punya hak kepada kamu. Jadi layan dia baik-baik, bagi tempat tinggal, bagi pakaian dalam khutbah tersebut. Dan Nabi pesan kat situ, kalau sekiranya isteri kamu bawa orang luar yang kamu tak sukai masuk dalam rumah, maka kamu boleh suruh orang tadi keluar, bukan suruh isteri keluar. Kena faham dekat konteks tu. Jadi bila mana syarak telah memutuskan, telah bersepakat bahawasanya kalau isteri nusyus keluar daripada rumah ataupun degil, ataupun dalam bahasa orang Kedah panggil ketegak, ataupun dalam bahasa orang faham panggil tak reti bahasa. Jadi kita gunakan iaitu kaedah yang pertama sekali, iaitu tegur. Dari segi syarak kita menegur isteri tadi. Tegur tu bagaimana? Tegur tu kita tegur, wahai isteriku, janganlah buat macam ni. Abang dah beritahu dah, janganlah buat macam ni. Tapi kalau dia tak dengar juga teguran tadi, biar orang lain tegur. Apa dia? Iaitu sesi kaunseling di Jabatan Agama Islam Pahang ataupun mana-mana jabatan agama. Boleh buat, tak ada masalah pun. Okey. Sekiranya tak boleh juga kaunseling tadi ataupun tegur menegur tadi, gunakan iaitu kaedah yang kedua, iaitu kaedah mengasingkan tempat tidur. Jadi bila saya sebut mengasingkan tempat tidur, ramai pula netizen yang tulis kat situ, ustaz, sedangkan nenek saya dia beritahu kalau bergaduh macam mana sekalipun jangan asingkan tempat tidur. Tuan-tuan, kita bukan nak petikaikan nenek kita, cuma dekat sini hukum syarak. Sebab apa kita perlu asingkan tempat tidur? Sebab nak bagi isteri tadi faham, suami aku dah tinggalkan aku malam ni, sedih lah. Nak bagi isteri tadi tersentuh jiwa dia, bukan sebab nak dera dia. Jadi yang perlu keluar dalam bilik tadi bukan isteri, kita yang perlu keluar. Itu dari segi sudut hukum. Kita kena faham dari segi sudut hukum syarak. Bukannya kita mendera isteri tadi, bukan kita mengarahkan dia keluar, kamu keluar daripada bilik ni, kamu keluar daripada bilik ni, tidak. Tapi yang perlu keluar adalah kita. Itu kaedah yang diajar oleh syarak, kena faham. Bukan kita nak hina isteri tadi, bukan kita nak
nak marah isteri tadi ataupun nak mendera dia supaya dia tidak tidur bersama dengan kita. Sebab ni sebagai satu pengajaran supaya tersentuh dalam jiwa dia, Allah, suami aku didik aku dengan baik sangat. Kalau tak jalan juga, contoh pada malam tersebut tak jalan juga, ya, tiba-tiba isteri menggoda, isteri goda suami tadi, maka tak jalan juga, maka gunakan kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga apa dia? Iaitu pukulan. Pukulan yang dia ajar oleh syarak, iaitu bukan support, bukan terajang, bukan pergi tumbuk perut, bukan pergi starlight bagi bengkak muka, kan, itu haram. Ataupun terajang pada perut dia, tengah dia mengandung tu, terajang perut dia, tak boleh, maka hukum jatuh pada haram. Tapi pukulan dia ajar oleh syarak yang saya beritahu dalam TikTok tu, dalam viral tu, iaitu simpulkan kain ni tadi, simpulkan. Dan kaedah pukulannya adalah untuk mengajar isteri tadi, ambil tapak kaki dia belah kiri ataupun belah kanan, pukul begini. Kan abang dah beritahu, bukan pukul angkat tangan ni, paras ni kita tibai laju-laju, itu salah, itu haram hukumnya. Kena faham, pukul tadi adalah pukulan manja, babak macam mana kita babak budak-budak, macam tu. Kena faham, bukan kita pukul tadi kita angkat tangan, kita hayun pak macam tu. Jadi kena faham. Sebab itulah kalau tak tahu hukum, jangan kita pandai-pandai komen yang bukan-bukan, dia akan jadi fitnah. Sebab itulah saya tak sarankan orang lain untuk komen dekat bawah tersebut yang tak tahu tentang hukum, sebab dia akan jatuh fitnah kepada kita yang memberi ilmu ni tersebut. So dengar dulu huraian dia, kena faham kat situ. Sebab apa? Syarak membenarkan kita, yang pertama sekali bagi nasihat, yang kedua tak jalan juga, iaitu asingkan tempat tidur. Kalau tak jalan juga, iaitu kita pukul. Tapi benda tiga perkara ni ada sebab tertentu dari segi hukum syarak dalam Islam. Islam ni adalah agama yang sangat indah untuk menegur kepada isteri, isteri nak tegur kepada suami. Tapi kita kena ingat bahawasanya tujuan kita berkahwin ni adalah isteri dan suami kena berdakwah. Suami berdakwah kepada isteri, isteri berdakwah kepada suami, dan suami dan isteri berdakwah kepada anak-anak, dan anak-anak berdakwah kepada adik-beradik yang lain, dan adik-beradik lain berdakwah kepada sepupu-sepupu dia. Sebab itulah hubungan dalam rumah tangga ni, dia perlu ada keharmonian dan juga perlu ada kesepakatan. Kalau sekiranya tak boleh juga di antara tiga-tiga perkara tadi, buatlah sesuatu yang baik, berdoa kepada Allah Ta'ala, minta petunjuk. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak mengharamkan halal, tidak mengharamkan iaitu perceraian tadi. Kalau Allah letakkan perceraian tadi satu benda yang haram, maka semua akan terseksa. Sebab tu kena faham, kalau sekiranya suami tadi berjudi, suami tadi minum arak, suami tadi penzina, ataupun suami tadi ada HIV, tapi pada ketika itu hukum mengharamkan untuk bercerai, maka akan mendera kepada isteri. Sebab tu kita kena faham dari segi sudut hukum dan juga syarak dalam fikul manhaji tentang bab perkahwinan. Dalam bab perkahwinan ni ada fik dia, dalam bab solat ada fik dia, dalam bab kehidupan seharian kita ada fiqh dia. Sebab itulah kita perlu belajar dan juga bertalaki, berjumpa dengan guru. Sama juga macam fiqh al-manhaji tentang bab kekeluargaan, dalam fiqh Imam al-Syafi'i membahaskan tentang bab perkahwinan dan juga kekeluargaan. Imam Syafi'i ni sangat halus kitab dia. So macam mana nak tegur isteri, isteri nak tegur suami. So bagaimana pula kalau kita nak tegur suami kita? Nak tegur suami kita yang saya sebut dalam viral tu, dalam TikTok tu, yang diviralkan oleh orang, individu, dia mempertikaikan di situ, kenapa pula kita sebagai seorang suami, kita boleh memukul isteri, tapi isteri tidak boleh memukul suami. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, haram dan tidak dibenarkan untuk memukul suami. Dalam Islam tidak boleh memukul suami, hatta suami itu dalam keadaan macam mana sekalipun. Tapi pukulan diajar oleh syarak adalah memukul dalam kaedah memberi pengajaran kepada dia, iaitu memukul bawa ke pejabat agama, ataupun memukul dengan ayat Quran. Cari ayat Quran dalam surah Toha ayat 1-5, tiupkan kepada ubun-ubun dia. Contoh kalau suami tadi kuat main TikTok ataupun kuat
berjudi dan sebagainya, maka kita boleh gunakan kaedah ayat Quran untuk melembutkan hati suami tadi. Jadi saya harap anda semua faham apa yang saya sampaikan ni, supaya anda tidak keliru tentang bab untuk menegur isteri tadi dan isteri untuk menegur suami. Dan macam mana pula kita nak tegur anak-anak kita, ya? Nak tegur anak-anak ni tuan-tuan, kita kena ajar dia macam mana Islam ajar kita untuk menegur anak-anak. Macam mana kita nak tegur dia? Kita kena daripada kecil kita kena belai dia. Bila dia meningkat umur 7 tahun, kita kena pukul dia. Sebab kalau dia tak solat ataupun umur 6 tahun, lepas tu dalam remaja kita kena bawa kawan, sehingga dewasa pun sama juga, dia ada kaedah-kaedah dia begitu. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk pencerahan saya berkaitan dengan teguran untuk isteri tegur kepada suami. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share dan juga komen di bawah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi untuk vlog ataupun video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.